Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua para penonton pada malam ini? Jika anda sudah bersama dengan kami, sila nyatakan di dalam ruangan komen, sila tekan button like, sila tekan button love. Sila nyatakan jika anda sudah bersama kami, tulis sesuatu di ruangan komen. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Itu dia Usairi kata, Aminah Heng kata waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Farhana, Hajah Linsun sudah bersama dengan kami. Awesome sangat. Terima kasih. Selamat kembali ke Bicara Pewarisan. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Daripada satu minggu ke satu minggu, kita penuhi weekend anda, hari Sabtu malam Ahad anda dengan majlis ilmu, dengan majlis pengkongsian, dengan majlis berkongsi tentang pengalaman, kan? Kalau minggu lepas kita ada perkongsian tentang atau minggu sebelum tu, iaitu dalam Bicara Pewarisan kita ada tetamu istimewa Ustaz Rafi'i daripada SPJM ataupun skuad pengurusan jenazah Malaysia, cerita tentang urus pusaka tentang urus jenazah. Minggu ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan another tetamu yang luar biasa hebat, tetamu yang awesome sangat pada minggu ini. So sila pastikan anda tag kawan-kawan anda, kita tonton sama-sama malam ini kerana kita membawakan topik yang best sangat, best sangat malam ini tuan-tuan dan puan-puan. So yes, Fazri pun sudah menonton bersama kami, Farhana ada, Tuan Habibullah pun ada, Puan Nuriwan Merikan pun ada. Waalaikumsalam. Sila tag rakan-rakan anda supaya rakan-rakan anda semua bersama dengan kita pada malam ini. Kan kita tag ramai-ramai agar mereka tidak ketinggalan dengan ilmu yang sangat awesome malam ni, sangat fantastik, sangat memberi manfaat. So apakah bilakah peluang lagi kita nak dapat mendapat ilmu lagi macam ni, kan? Pada malam Sabtu ini kita ambil peluang, kita tonton bersama-sama dengan rakan kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan ibu bapa kita kalau kita tinggal bersama dengan ibu bapa, untuk sedikit ilmu pada malam ini. Alright, so Bicara Pewarisan, selamat kembali kepada para penonton yang sentiasa bersama dengan kami, dan selamat datang kepada semua para penonton ataupun malam ini yang baru bersama kita. Jika anda masih baru bersama kita dan anda pastinya tak kenal maka tak cinta, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamarul Azhar bin Hashim. Saya adalah co-founder untuk Kausa Wealth Management, Easy Corporate nombor 1 syarikat WhatsApp Shop Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, Bicara Pewarisan ini dibawakan oleh kami di channel Kausa, channel yang bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan untuk merancang pewarisan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan banyak tips-tips mingguan, tips-tips ilmu, ilmu tentang pewarisan, agar masyarakat umat Islam hari ini pastinya dapat banyak ilmu dan tips supaya mereka boleh bertindak untuk melakukan atau menzahirkan perancangan supaya apabila pergi nanti waris yang mereka kasihi akan dapat meneruskan kehidupan, harta pun dapat diuruskan dengan baik. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Okey, minggu ni apakah topik kita? Adakah anda bersedia? Okey, Ustaz Abdul Muhaimin pun bersama kita. Okey, kita ada Tuan Hairil Nik Mustafa. Hi Cam. Yes, hello Tuan Hairil. Selamat datang bersama menonton. Ya, Yana Zulkifli dan share. Thank you very much. Jom share ramai-ramai. Jom tekan button like supaya kita dapat kongsi manfaat malam ni, kongsi ilmu. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so minggu ini adakah anda bersedia? Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam Bicara Pewarisan kita membawakan topik pusaka dari sumber tidak patuh syariah bolehkah diwariskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, merancang harta dalam Islam bukan sahaja terhad kepada kaedah dan tata cara menguruskan perbelanjaan individu ataupun keluarga bagi kepentingan dunia sahaja, bahkan
merangkumi bagaimana cara seorang menguruskan harta dengan cara membuat perancangan yang teratur untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Okey. Dari Abi Barzah Al-Aslami, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanyakan mengenai umurnya, pada apa ia habiskan, mengenai ilmunya, pada apa ia lakukan, mengenai hartanya, dari mana ia diperolehi dan ke mana ianya dibelanjakan, dan mengenai tubuhnya, pada apa ia dihabiskan. So tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini, merancang harta merupakan perkara yang amat penting dan sangat dititik beratkan dalam agama Islam. Seorang Muslim pada hari kiamat tidak akan terlepas dari dipersoalkan mengenai harta, daripada mana ia perolehi dan ke mana ia pergi ataupun dibelanjakan. Sehubungan dengan itu, setiap Muslim sewajarnya sentiasa prihatin untuk merancang dan menguruskan harta yang dimiliki agar harta yang diperolehi dan dimiliki itu dapat membawa kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey, so di dalam proses pemilikan harta, menguruskan harta, berlakunya situasi pemilik harta juga meninggal dunia. Betul? Dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran, setiap manusia pastinya akan merasai kematian. Segala harta yang dimiliki akan ditinggalkan dan tidak boleh diuruskan oleh si mati. Maka menjadi tanggungjawab warislah untuk menguruskan harta pusaka dengan betul agar harta yang ditinggalkan adalah halal, bersih dan dapat memberi manfaat kepada si mati sendiri melalui wasiat amal jariahnya jika ada, dan kepada ahli warisnya melalui kaedah pembahagian sama ada hibah, harta pencarian dan juga pembahagian faraid. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan pada minggu ini adalah, boleh ke wariskan harta yang datang dari sumber yang tidak patuh syariah? Nah, sumber apa yang dikatakan sebagai syubhah ke, haram ke, yang tak patuh syariah ni? Nah, untuk menjawab soalan ini, kita bawakan anda seorang tokoh agamawan yang disegani dan kerap muncul di kaca TV seperti rancangan Tanyalah Ustaz, Al-Musa'adah, Wacana Al-Quran dan lain-lain. Beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman yang merupakan pengurus unit syariah dan antarabangsa Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Kem? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bicara Pewarisan. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih kerana menjemput dan memberi ruang bersama dengan Kausar Group Management dan juga sahabat-sahabat Wasiat Shopee dan seumpamanya, semua yang berada pada malam ini. Semoga kita semua dirahmati Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Hujung minggu ni Ustaz, tak ada pergi mana-mana ke Ustaz? Tengok jalan semua jam belaka. Tak payah pergilah sebab jalan jam. Kan? Kita cari time orang tak jam, kita pergi. Betul Ustaz, betul. Setuju. So malam ni Ustaz, para penonton semua tak sabar. Kita tengok kat dalam ruangan tu banyak love, banyak like kan. Semua dah banyak tagging tu. Mereka tak sabar nak jumpa dengan Ustaz. Ustaz, kenalkan diri Ustaz sikit. Aku kata apa yang Ustaz buat di PPZ ni Ustaz, kan? Mungkin rakan-rakan kita, para penonton kita nak tahu kan, apa yang Ustaz buat di sana. Terangkan kepada mereka. Ada orang kata goyang kaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan juga keizinan serta perkenan dari Allah Ta'ala kita bertemu pada malam ini membincangkan satu perkara yang sangat penting untuk perancangan keuangan kita. Dan sekadar mukadimah lah, saya bertugas di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai pengurus unit syariah dan antarabangsa. Saya bertanggungjawablah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam zakat, pelaksanaan dia, taksiran zakat dan seumpamanya, pengesahan kepada perkara-perkara yang nak disampaikan, dakwah semua sekali, dan juga memastikan perjalanan
pentadbiran ataupun kita kata perjalanan pengoperasian zakat itu berjalan mengikut sesuai lah, insya-Allah. Kita jaga mengikut kehendak syariat dan banyak bekerjasama dengan jabatan ataupun pejabat mufti wilayah persekutuan untuk kita bincangkan tentang hukum hakam dan juga fatwa-fatwa yang sama ada terkini ataupun fatwa-fatwa yang perlu dilihat semula dalam hal zakat lah. Itu dalam hal zakat lah juga. Dan saya juga terlibat secara tak langsung sebagai pengerusi penasihat syariah di Awaris Berhad. Ini rakan-rakan kita semua jugalah. Okey. Dan juga baru-baru ini alhamdulillah diberi kepercayaan untuk sama-sama memberi sumbangan dalam bidang perbankan sebagai syariah komiti di Affin Islamic Bank Berhad. Itu sekadarlah sikit-sikit lah yang mana saya boleh bagi inilah. Jadi itu saya punya pengenalan dan juga salam perkenalan kepada semua. Semoga kita semua berada. Dan saya juga terlibat ya, kalau orang tahulah. Orang tahu saya terlibat juga dengan grup-grup kumpulan pejuang hartanah tu geng-geng geng-geng Ahayat Ishak. Dan juga yang ni yang antara paling lama saya bersama dengan mereka, dah hampir 5 tahun dah juga bersama dengan kumpulan grup Asri Ahmad Academy bersama dengan Tuan Haji Asri Ahmad dalam perjuangan mereka memartabatkan, memandaikan umat dalam orang kata apa, pelaburan nak sebut pun dah tersyasyul. Pelaburan saham patuh syariah. Tu. Masya-Allah. Itu dia punya keyword dia, patuh syariah. Nak kaya boleh, tapi kaya mesti bertakwa, kaya mesti bermakna dan kaya perlu ada matlamat. Jadi itulah keterlibatan saya beberapa. Itu dia tepat sekali. Semenjak 2 menjak ni. Semenjak 2 menjak ni. Okay. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, itu yang malam ni istimewanya kita dapat. Saya pun orang kata berkenalan dengan ustaz ni sebab kita dalam lingkungan yang sama dalam pejuang hartanah. Dan banyak program-program kita bersama juga untuk sampaikan kepada masyarakat daripada sudut hartanah, daripada sudut orang kata apa, harta, zakat, penyucian dan seterusnya. So malam ni memang sahlah orang yang tepat untuk kita jemput sebagai panel istimewa kita untuk kita kupas topik tadi tu. So untuk itu Ustaz, saya tanyakan soalan yang pertama Ustaz, apa sebenarnya kepentingan pengurus harta dalam Islam ni Ustaz? Baik. Bila kita sebut tentang Tuan Kem, bila sebut tentang pengurusan harta, kenapa kita tengok kita ada macam-macam kita punya syarikat-syarikat mengurus harta ni. Wasiah Shopee ada, kita ada trustee itu, trustee ni, saya terlibat dengan Awaris. Kemudian kita ada Kausar Group Management, kita ada apa lagi, Kausar Wealth Management, Telaga Al-Kausar, semua adalah. Semua adalah. Jadi macam-macam yang kita ada, dan juga kita mengetahui bahawasanya dari sudut itu pun dah menunjukkan betapa pentingnya pengurusan keuangan. Dan kalau kita perhatikan arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sekalipun yang menjurus kepada bila berbicara tentang soal harta, Allah Taala tidak hanya menjadikan harta itu sebagai satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, tetapi mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Kamu hendaklah menjadi orang yang mewakili Allah Taala untuk memanipulasi dan menguruskan harta Allah. Nampak? Bila kita kata istakhlafa, maknanya dia berasal daripada perkataan khalifah yang bermaksud dia ada tanggungjawab kepengurusan, tanggungjawab pentadbiran. Dia mesti ada urus tadbir, dia mesti ada perkara-perkara yang berkaitan dengan manajemen. Dia mesti ada perkara-perkara yang berkaitan dengan administration. Maka ini semua termasuk dalam harta. Dalam apabila Allah Ta'ala turunkan harta, sudah tentu ada elemen pengurusan. Dan tambahan daripada itu, kalau kita tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan harta, banyak. Kalau kita tengok berkaitan dengan hutang, Allah jelaskan sampai satu muka surat, tak berhenti, tak ada fawasil, tak ada berhenti. Maknanya satu ayat full page tentang pengurusan hutang. Allah cerita secara in details.
Begitu juga dari sudut pengurusan harta pusaka. Allah Ta'ala cerita juga in details. Begitu juga pengurusan-pengurusan yang lain yang berkaitan dengan sumber harta seperti zakat dan seumpamanya. Allah cerita juga in details. Kenapa? Kerana ini adalah perkara yang berkaitan dengan pengurusan sesuatu sumber yang diberikan oleh Allah SWT, iaitulah harta. Kemudian kalau kita tengok dalam Islam juga, banyak ulama-ulama menulis banyak sangat buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan harta, yang mana menunjukkan ia adalah satu benda yang sangat penting. Dan kalau kita tengok daripada satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, ni'mal malus salih biyadil abdis salih. Sebaik-baik harta yang soleh itu berada di tangan orang yang soleh. Apa maksud di tangan orang yang soleh? Maknanya dia akan menguruskan harta dia itu dengan baik, dengan ke arah yang sempurna. Macam hadis yang dibacakan tadi oleh Tuan Kem tadi, sebab matlamat harta ni besok di akhirat Allah Ta'ala akan tanya dia dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana dia datang, kepada mana harta itu akan dibelanjakan. So, cakap orang putih pula. So, dia penting sangatlah. Maknanya untuk kita mendapat, kita perlu ada financial literate. Kita perlu ada financial literacy. Maknanya kita kena ada literasi keuangan. Mesti ada pengetahuan tentang bagaimana nak mengurus. Kita bukan orang yang hanya semata-mata diberikan sesuatu lalu kita sewenang-wenangnya menggunakan dan tidak akan dipersoal. Ini satu benda yang harus kita sedar, bahawasanya pengurusan harta dalam Islam adalah satu aspek yang paling penting. Bukan semata-mata Allah Ta'ala turunkan kepada kita harta, tetapi Allah juga turun kepada kita, arahkan kita untuk mengikuti sistem. Ada pentadbirannya, ada pengurusannya yang harus dilaksanakan, dan itu semua mesti didasari dengan dasar ilmu. Baik, Wallahualam. Masya Allah, tu dia Ustaz. Saya suka sangat perkataan Ustaz tadi kan. Khalifah, khalifah kita mewakili. Maknanya mewakili Allah daripada sudut menguruskan harta Allah SWT di muka bumi ini. Dan ada tanggungjawab, dan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab governance. Kalau kita sebut governance tu, dan bila sebut governance tu, dia ada SOP dia pula. SOP itu terperinci dalam Al-Quran. Ada SOP hutang, ada SOP pengurusan pewarisan, mawaris, ada pengurusan zakat, daripada sudut semuanya secara terperinci. Itu yang Allah dah ceritakan tu, dan soalnya sekarang ni ialah bagaimana kita mentadbirnya, tanggungjawab tersebut. So Ustaz, dalam kita mengumpul harta tersebut yang Allah bagi kita dengan nikmat tadi, dan juga dengan orang kata apa, abundance, dalam surah Al-Kausar, nikmat yang berganda-ganda, Al-Kausar tu kan. So pastinya dalam kita punya urusan nak collect harta, kumpul, kembangkan harta tersebut, dan pastinya ada juga harta tu akan tercampur dengan elemen-elemen yang tak patuh syariah lah Ustaz. Kan, yang betul. Apakah yang dimaksudkan, daripada kita dah tercampur tu kan, kita mestilah nak bersihkan dia. Kan? So apakah yang dimaksudkan elemen penyucian harta-harta tersebut bila dah tercampur dengan harta-harta yang tak patuh syariah, haram ke syubhah ke, dan apa kaedah-kaedahnya Ustaz? Yang pertama sekali, bila kita sebut Tuan Kem tentang penyucian harta dan pembersihan harta, kita ada beberapa elemen yang merujuk kepada zat harta itu sendiri. Saya pecahkan kepada dua lah. Pertama sekali, tentang harta itu. Maknanya dia punya physical, the physical wealth tu. Persoalannya sama ada dia daripada sumber-sumber pekerjaan, usaha, ataupun penerimaan, ataupun segala yang kita dapat daripada harta tersebut. Dia ada dari sudut pertama sekali, bila kita sebut tentang dia punya fizikal, dia ada dua perbahasan. Fizikal tu pun ada dua perbahasan. Tadi ni dua, fizikal dengan dia punya manfaat dia. Tapi yang pertama sekali kita nak bincang soal fizikal dia dulu. Okey, fizikal dia dulu, apakah harta itu sendiri bersumberkan daripada jenis-jenis yang haram. Ada harta yang jenis-jenis haram. Contohnya apa jenis harta haram? Arak, misalnya
apa nama tu, khinzir. Nak Islamik sebut khinzir, padahal sama je, babi pun sama juga kan. Okey, kemudian itu zat. Lepas tu kalau saya pergi lagi rokok, alamak, ada yang alamak tu tak apalah, nak buat macam mana. Memang zat tu dari sudut dia merosakkan, maka orang dah bagi hukum haram lah benda tu. Jadi contohnya sebab apa? Sebab pendapatan daripada ada khilaf. Ada khilaf lah ni. Tang ikut hawa nafsu dia banyak khilaf. Okey. So kita sebut tentang itu sebab kalau kita tengok pendapatan daripada tobacco company dan sebagainya, maka itu dikategorikan kalau kita tengok dalam bank pun dan dalam Suruhanjaya Security semua sekali, mereka yang meletakkan polisi dalam negara kita menyenaraikan perkara-perkara tersebut dalam senarai tidak patuh syariah. Okey. So benda-benda yang tak patuh syariah, okey, perjudian, gambling, riba sebagainya, ini semua benda-benda yang haram, yang tak patuh syariah. Okey. So itu zat dia. Dia boleh jadi daripada sumber dia. Sumber dia daripada mana? Sumber tadi kita sebut gambling. Gambling tu sumber lah. Sumber perjudian, sumber mencuri misalnya, sumber makan harta haram, rasuah sebagainya. Jadi semua tu itu adalah berkaitan dengan zat dia. Kemudian berkaitan pula dengan dia punya manfaat dan kegunaan. Okey. Apabila kita senang saja equation dia, kalau benda yang haram, maka apakah dia boleh digunakan untuk benda yang baik? Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Taala ni baik dan takkan terima benda-benda kecuali benda yang baik sahaja. So benda haram, janganlah pula kita menjadi Robin Hood secara tak sedar. Maksudnya curi harta tapi guna untuk bagi dekat orang baik, kita buat kebajikan, kita curi harta. Dia tak boleh, dia tak jadi begitu. Sebab apa? Sebab equation dia daripada mana tu mesti bersih, mesti suci, kepada mana pun mesti suci. Dia tak boleh begini. Pertama sekali, harta haram guna untuk kebaikan ataupun untuk ketaatan, maka ketaatan tu dia jadi macam tak ada apa. Nombor dua, harta haram ataupun harta syubhah digunakan untuk benda yang haram. Itu ultimate lah. Haram dah lah dapat haram, syubhah pula guna pula untuk haram juga, untuk maksiat pula, tak boleh. Itu ultimate, no. Yang nombor dua tadi pun no. Harta haram guna untuk perkara yang haram ataupun perkara yang maksiat. Yang nombor tiga, harta baik dah, sumber cantik dah, tapi pergi pula kepada benda-benda maksiat, maka itu juga tidak dibolehkan. Yang dibolehkan apa? Harta yang baik pergi kepada benda yang baik, digunakan untuk benda-benda yang baik. Maka ini yang kita nak ni. Dan kalau kita tengok dari sudut perbincangan, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan orang yang memegang harta haram ni seolah-olah dia tak pegang apa-apa, sebab harta haram tu bukan milik dia. Bukan milik dia. Dia tak ada full ownership terhadap harta tersebut. Sebab apa? Sebab bagi diri dia, harta yang perlu ada adalah harta yang betul-betul bersih, betul-betul bagi diri orang Islam, kita orang yang beriman. Maka apa yang perlu kita miliki, apa yang dimiliki oleh kita itu adalah harta yang sepatutnya bersumberkan dan juga merupakan harta yang bersih. Ada pun mungkin persoalan dari sudut syubhah, contohnya kita kerja dan sebagainya, maka kadang-kadang adalah kesilapan, kecacatan dalam kerja, maka adalah sedikit kelompangan itu. Dekat situlah datangnya, sama ada harta haram tersebut, dia ada elemen dia panggil tathir. Tathir ni cleansing. Contoh harta haram bila kita nak cleansing kan dia, saya sebut teruslah. Wang tak patuh syariah ni, harta haram ni, kalau mengikut fatwa-fatwa, tak kiralah fatwa negeri Selangor ke, bilangan 1 tahun 2009, lama dah cerita ni. Kemudian fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan misalnya, Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2009, iaitu harta-harta yang diperolehi dengan cara tak mematuhi syariah, riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah, panjang cerita dia, adalah haram dan tak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan. Ini disebut cleansing tadi, tathhir tadi. Okay. Yang ni kita nak bersihkan. Macam mana nak bersihkan? Bersihkan ni bukan kautim. Jangan faham bersih ni macam
kita buat money laundering tu ya. Ini money laundering pun salah tu. Tu benda tu pun juga salah. Masuk bawah amla kan. So kita tak nak benda-benda tu. So kita nak apa? Yang pertama sekali, antara cara dia yang dicadangkan oleh para ulama ni banyak cara. Kalau kita baca nukilan ataupun karya daripada Al-Imam Al-Ghazali sendiri bila membicarakan tentang harta haram dan harta syubhah, dia pecahkan tu terlalu kompleks. Banyak sangat. Kalau kita nak cerita malam ni memang tak ada. Sebab banyak. Sebab ada cerita pada kalangan sahabat bila mana ada kisah Sayyidina Umar, itu harta-harta yang syubhah lah, bila Sayyidina Umar kata kepada dua anak dia guna harta, kembangkan harta faid. Harta faid ni apa? Harta yang diperolehi oleh kerajaan Islam dengan cara bukan melalui peperangan. Maksudnya dia pergi berdakwah di suatu tempat, kaum tempat tu terima, maka berhak dia mengambil harta lah, ataupun dia diberikan harta daripada, bukan rampas ya, tapi itu menerusi perkembangan ataupun perluasan wilayah Islam, dia dapat harta tersebut dengan tidak ada pertumpahan darah. Okay, so harta faid ni dia dapat. Lalu diberikan kepada dua anak dia, dan anak dia dapat, kalau tak salah ingatan saya, 200 dirham. Dia kembangkan sampai jadi 800 dirham. Jadi bila nak istihar, siapa nak guna duit tu, anak-anak dia nak gunalah. Sayyidina Umar kata tak boleh guna sebab tu harta harta kerajaan kan. Sumber dia harta kerajaan, you all tak boleh guna. Jadi syubhah kat you all. Anak dia counter balik. Oh, dahsyat. Bukan anak dia ni nak lawan je kat bapak dia, tapi counter argument. Anak dia kata, macam mana pula kami tak boleh? Sebab waktu bagi dekat kami tu, kami diamanahkan untuk mengembangkan dia. Dan waktu mengembangkan dia tu, kami berhadapan dengan risiko. Kalau kurang harta tu, kami kena ganti. So kenapa dia punya profit kami tak boleh ambil? Jadi perbincangan ni sangat menarik tau. Sangat menarik. Dia panjang. Ni berkaitan dengan harta syubhah lah, harta yang tak tentu kedudukan dan sebagainya. Jadi tak apa, itu baru sikit, banyak lagi. Tapi kita nak buat secara hatiman, secara pastinya harta-harta haram ni memang you tak boleh guna, dan dia hanya boleh digunakan untuk cleansing. Cleansing ni maksudnya apa? Harta tu disucikan dalam bentuk, dengan bentuk apa? Pertama sekali dengan bentuk dia perlu diserahkan kepada Baitul Mal, kepada kalau istilah dalam negara kita, Baitul Mal ni dikawasi oleh Majlis Agama Islam Negeri untuk maslahat umum umat Islam. Tak kisahlah dia nak buat apa pun, tapi untuk maslahat umum. Okey, itu yang orang kata buat tandas, buat jalan semua. Tapi takkanlah buat jalan tak habis-habis, buat tandas dia kerjanya. Banyaklah kerja dia. Itu sekadar contoh, tuan-tuan. Jangan ingat benda tu, duit ni boleh buat tandas saja. Bercambahlah tandas kita. Kan? Ini banyak manfaat umum. Kemudian diserahkan kepada golongan fakir miskin. Ini kehebatan orang fakir miskin ni. Dia boleh absorb harta haram. Berapa pun yang dia boleh, yang dia dapat tu, katalah kita ada harta haram 100,000, bagi kat fakir miskin seorang tu sekedebak 100,000, boleh bagi kat dia. Sebab apa? Sebab dia fakir miskin. Dia boleh absorb benda tu. Ini kehebatan. Sebab tu jangan kata orang fakir miskin ni tak ada guna ya. Dia ada guna dia. Ada dia punya manfaat dia dalam masyarakat. Kalau harta rompak, harta curi, harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Itu cara kita menguruskan harta haram. Jika pemilik telah meninggal dunia ataupun tak dapat dijumpai, mesti dikembalikan kepada ahli waris, dan kalau ahli waris tak dapat nak dijumpai juga, maka hendaklah harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal. Begitu juga dengan harta-harta yang bersumberkan dengan benda-benda yang lain lah. Kalau tak dapat yang berkaitan dengan hak milik orang lain yang kita ambil secara kezaliman. Termasuk dalam hal ni orang tanya juga, kalau pampasan-pampasan yang diterima, contohnya pampasan insurans konvensional. Pampasan insurans konvensional ni boleh tak pakai? Tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia dianggap sebagai harta yang tidak patuh syariah. Maka dia tidak boleh diwariskan. Kalau orang tanya kepada kita punya ejen-ejen dan sebagainya, maka harta tersebut tak boleh diwariskan, tak boleh digunakanlah untuk apa-apa tujuan sekalipun. Nak bayar hutang dia tak boleh ke? Tak boleh lah, sebab nak bayar hutang ni juga kita nak lepaskan dia dalam kubur. Macam mana kita nak lepaskan dia dalam kubur tu dengan harta haram? Kan? Harta yang tak boleh guna. Bak kata tadi senang cerita, kita faham apa yang Dr. Yusuf Qaradawi cakap tu pun dah jelas. Kita harta haram ni, kita bukan pemiliknya.
Macam tak ada apa-apa tau. Macam nothing. Sebab tu saya suka nasihatkan semua kepada kita yang dengar semua ni, ni bertukarlah. Kalau orang yang masih ada KWSP yang tak patuh yang konvensional, tukar segera kepada KWSP patuh syariah. Kalau masih berada dalam bank-bank konvensional, pakai kredit kad bank konvensional. Dia kata saya bayar Ustaz, sebelum datang bil saya bayar. Saya tepat bayar, tak ada terlibat dengan riba. No, once you secured contract dengan bank konvensional untuk ambil kredit kad konvensional, itu dah kira dah kontrak riba. Habis kita. You sama ada you bayar betul ke? Sebab apa? Sebab dia punya benefit tu, 3 point tu, itu yang tinggi. Itu yang sayang nak hilang tu. Okey. Bayangkan benda tu sebenarnya bukan hak you. Kalau benda haram ni bukan hak you. You sayang buat apa? Sayang buat apa? Faham tak Ustaz? Tak boleh Ustaz. Saya beli meh dengan benda tu banyak. Tak kira lah you beli apa pun. Tak kira. Bila sudah ada sistem perbankan Islam yang ditawarkan secara meluas dalam negara kita, tidak ada alasan lagi untuk kita berada dalam sistem kewangan konvensional. Maknanya ini pilihan untuk orang Islam. Kecuali lah syarikat-syarikat dan sebagainya, itu cerita lain. Itu dari sudut yang dipanggil makro besar. Tapi kita secara individu, tolong tukar semua portfolio. Tukar, semak portfolio. Pergi Kausa Group, pergilah Shopee lah dah. Wasiat Shopee. Pergi Shopee hilang duit. Pergi Shopee hilang duit. Jadi pergilah untuk carilah penasihat-penasihat yang sesuai untuk yang menasihati kita, bagi kita panduan macam mana kita nak tukar kita punya portfolio keuangan semuanya biar patuh syariah. Sebab ini adalah satu benda yang sangat penting untuk kita perhatikan. Baik. Dah lah dia harta amanah ya Ustaz, kan Allah bagi pinjam kat kita nak kena uruskan sebagai khalifah pula tu kan. Dan dalam urusan harta tersebut adalah dia datang daripada sumber-sumbernya. Ada yang Ustaz kata tadi, bolehlah katakan bersihkan walaupun mungkin dia dapat daripada job yang ada orang kata apa, under table ke Ustaz kan. Orang kata tak apa, kita bersihkan, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Umrah, kita bagi anak yatim makan. Boleh ke Ustaz? Isunya orang duk beranggapan benda-benda macam tu semua anggapan yang salah. Saya ingat satu pepatah Arab. Banyak Ustaz. Banyak orang cakap macam tu. Kan saya Arab, bagi anak rumah tahfiz, saya bagi rumah NGO kan. Eloklah. Itulah yang anak tahfiz semua tu hafal Quran tapi jadi orang yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Itulah hasil duit haram. Okey, kalau saya nak beritahu Tuan Kem, saya nak share satu benda. Satu pepatah Arab berkaitan dengan orang pergi buat haji. Dia kata kalau kamu pergi haji bimalin asluhu suhtun, bermakna dengan harta yang asalnya harta tu keji, harta tak bersih, harta yang dikategorikan harta yang dengan cara maksiat dan seumpamanya, rasuah, under table, coffee table dan seumpamanya. Fama hajasta walakin hajjatil ayru. Maknanya kamu ni bukan pergi haji. Yang pergi haji tu kenderaan kau. Kalau kau naik unta tu dapat haji, bukan kau. Sebab apa? Sebab duit tu bukan duit halal. Duit haram. Bila you guna duit haram untuk buat ibadat, Allah tolak. Itu nombor satu. Tengok hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan seorang musafir yang kusut masai rambut dia, kemudian bajunya sudah terkena debu disebabkan oleh musafir yang panjang, lalu dia berdoa. Nabi kata anna yustajabu lahu. Macam mana nak perkenankan doanya? Wa mat'amuhu haram, makanan dia haram, minumannya haram, dan juga sumber hartanya haram. Jadi macam mana nak diterima doa? Sebab penolakan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebabkan oleh harta yang haram. Maka kita kalau buat benda tu, dia tak ada faedah lah untuk kita, dia nothing. Dia tak ada dia tak ada benefit untuk kita pun. So bagi mereka yang berfikiran sedemikian, hentikanlah pemikiran yang merapu tu, yang absurd tu, yang tak betul tu. Maka kita kena betulkan balik apa yang kita buat secara tak betul. Wallahu alam. Itulah Ustaz. So bila kita dah ada daripada sumber-sumber tersebut ya, dan harta haram tu bukan milik kita. So sekarang ni orang yang
yang sedar, dia akan buatlah proses tadi tu. Maknanya kalau ada duit di dalam akaun orang kata apa konvensional, dia akan tukarkan kan. Kalau dia ada orang kata apa insurance, maka dia kenalah orang kata apa tukarkannya and so on supaya dia bersih kepada takaful kan. Dan kalaulah dia buat ada orang kata income dia ada sumber-sumber yang gara yang maisir kan Ustaz, maknanya elakkan perkara tersebut. Dan benda tu mengambil masa Ustaz. Mengambil masa mana perlu mengambil proses. Apatah lagi dalam suasana sekarang ni. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keinsafan daripada Ustaz dengar cerita ceramah malam ni Ustaz. Kan orang okey nak buat ni, dah buat listing lah apa semua kan, ditakdirkan Allah meninggal dunia Ustaz. Kan meninggal dunia. Kan? So bila dah meninggal dunia Ustaz, apa yang berlaku ialah wari-wari dia pun dengar juga cerita malam ni. Dengar juga taklimat ni, dia tahu kan. Kebetulan pun dia tahu sumbernya daripada mana. Saya sebenarnya Ustaz, saya apa pun saya boleh tengok juga, kadang ada juga kita tengok kadang dalam media-media sosial ada orang yang kita tengok kisah-kisah mana dia orang ada buat pekerjaan-pekerjaan yang tak betul. Contohnya lah kan, dia menipu duit orang apa semua, lepas tu dia ada lifestyle dia apa semua and so on lah, macam tu kan. So dalam keadaan menggunakan macam tu, tiba-tiba kan meninggal dunia, kan ada mati keinsafan. So sekarang ni kan, bagaimana nak bersihkan harta tersebut Ustaz daripada sudut urusan pusakanya Ustaz. Apa yang perlu dibayar? Tengok, kita ada duit EPF yang dikeluarkan kan, urusan pusaka tu. And of course dia ada proses-prosesnya, tapi bila kita ada proses daripada perolehan kuasanya, daripada pentadbirannya, wasit tadi nak kumpul kan, apa yang dia perlu buat Ustaz? Kan bila sebut zakat ke, kena fidyahnya ke, kena apa cleansingnya ke, yang mana yang satu ni Ustaz? Cuba Ustaz huraikan. Baik, yang pertama sekali kita kena tengok kalau sumber itu berkaitan dengan aktiviti, dan seumpamanya, maka kalau dikatakan sumber itu daripada harta yang haram, maka waris-waris pun sepatutnya tak bolehlah menerima mana-mana yang diketahui secara pasti aktiviti itu haram. Maknanya waris tak boleh warislah harta tersebut, sebab harta itu harta haram, harta yang bersumberkan daripada sesuatu yang haram. Melainkan kalau third party kita berurusan dengan orang, kita tak tahu pun duit tu duit haram, dan orang tu bagi kat kita. Contoh kita jual nasi lemak, contoh kita jual nasi lemak, lepas tu yang datang beli tu tokek genting, contoh kan. Of course lah duit dia banyak judi ataupun tokek kilang arak. Takkan kita kata, you tak boleh beli saya punya nasi lemak, tak nak, duit haram. Yang tu kita boleh jual lah. Itu tak ada masalah. Itu tak ada kaitan. Dia panggil ghairu mubashir, tidak langsung dengan dia. Tapi kalau yang langsung ni macam kita tahu ayah kita ke, ataupun na'udzubillah lah, keluarga kita tinggalkan harta, tapi kita tahu aktiviti ni haram. Kalau aktiviti itu berkaitan dengan peras ugut, berkaitan dengan mengambil hak, maka kita kena pulangkan. Macam tadi yang disebutkan dalam fatwa, kita kena pulangkan dulu. Itu cara dia. Itu kaedah kita menguruskan dia. Kita kena pulangkan. Kalau dia datang daripada benda-benda sumber-sumber yang haram, maka kita kena tak boleh gunalah. Kita kena berikan perkara tersebut kepada Baitul Mal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia bercampur antara yang halal dan haram, yang tadi Tuan Kem tanya tadi. Contohnya dia duduk dalam KWSP konvensional. Contoh. Ataupun dia duduk dalam bank konvensional. Okey. Jadi apa yang boleh dibuat adalah waris berhak mengambil harta tersebut yang mana bersumberkan daripada harta pokok sahaja. Maksudnya kalau daripada insurans ke, daripada KWSP ke, daripada bank ke, mana-mana profit kena diasingkan. Kalau daripada KWSP tu kita kena tahu berapa percentage yang tak patuh syariah. Kemudian daripada insurans juga kita tengok dia punya premium sahaja. Maknanya yang dia bayar polisi dia tu bulan-bulan tu sahaja. Maknanya dia dikumpulkan begitu sahaja. Itu sahaja yang boleh dimanfaatkan oleh keluarga, dan yang lain yang haram itu harus dibersihkan. Bersih maksudnya dengan cara dia beri kepada Baitul Mal ataupun dia berikan secara langsung kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin ya, bukan anak yatim. Anak yatim dia bukan kategori yang boleh menerima duit haram. Ini kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Sebab ramai kita yang lamsam je bagi mahat tahfiz, bagi anak yatim. No, itu tak boleh. Saya nak kongsi satu cerita. Tadi terlupa. Cerita tu adalah waktu zaman Datuk Nenda Nabi SAW, zaman Qusay bin Kilab
dan lain-lain daripada pemuka-pemuka Arab Quraisy. Pada waktu itu Qusay bin Kilab pernah dilantik menjadi penguasa Mekah, sebab tu turun sampai ke Abdul Muttalib. Jadi waktu tu bila orang nak hadiah kepada Kaabah, Kaabah ni biasanya terima hadiah. Kalau dia nak buat kelambu baru ke, ataupun dia nak buat bukanlah renovation, nak memperindahkan, nak memperkukuhkan binaan Kaabah dan seumpamanya, dia akan terima hadiah. Dan bila berlaku contoh bencana dan seumpamanya, nak ganti balik binaan Kaabah tu, disyaratkan oleh Qusay bin Kilab agar harta yang diserahkan kepada Kaabah itu mestilah bersumberkan daripada perdagangan yang tidak ada unsur riba. Dia pun syarat. Maksudnya, itu sebelum kedatangan syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam suasana orang Arab pun, bila dia nak berkaitan dengan Arab Jahiliah tu, kita panggil Arab, maknanya dalam keadaan mereka itu pun, mereka telah meletakkan syarat. Duit yang akan diserahkan kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah, ketika itu disebut kepada Kaabah, maka tak boleh bersumberkan daripada sumber peras ugut, sumber zalim, sumber riba, tak boleh. Dia mesti solid. Kalau solid jual beli, tu je lah yang boleh bagi. Maknanya macam seolah-olah dia letakkan harta halal sahaja yang boleh digunakan untuk memberi sumbangan kepada Kaabah. So dalam hal ni, kalaulah kita ni masih lagi duk meleleh hailio dengan benda-benda yang haram ni, mana kita teruk lagi benda Arab Jahiliah nak cerita dia. Itu dia punya kondisi dia. So balik pada cerita tadi, macam mana nak uruskan. Okey, bila dah dapat kita dah dapat harta yang kita kata yang tadi kita bersihkan, kita cleansing dia dengan, ataupun kita panggil kita suci, bersihkan dia dengan cara kita bagi pada Baitul Mal, maka harta-harta yang kekal, yang berbaki tu, yang boleh diwariskan itu, sebelum itu kita haruslah menunaikan hak harta tersebut. Hak yang pertama sekali adalah kalau ada hutang dia dengan orang, maka kita bayar hutangnya daripada harta dia. Itu yang terbaik. Tapi kalau waris nak tolong bayar, itu terpulang kepada waris. Nombor satu. Nombor dua, dia perlu, itu tolaklah dari sudut nak uruskan kematian semua tu, memang kena guna harta dia lah. Dan kalau anak-anak tak apa yakin kata tak ada bapak ni tinggal harta halal ni, anak-anak lah tolong bantu untuk menguruskan harta, ini urusan kematian, perbelanjaan kematian dan seumpamanya. Okey, kemudian kita tengok hak dengan Allah Taala pula. Zakat. Ada tak zakat ditunaikan? Belum tunai zakat dulu. Sebelum nak bagi faraid ni. Ada tak zakat? Kemudian dia ada tak wasiat? Kalau dia ada wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh melebihi daripada sepertiga harta. Kalau diwasiatkan melebihi sepertiga harta, mesti dia mendapat perkenan daripada ahli waris lah. Okey. Dan kalau dia buat Ustaz pakar dalam zakat ni, kita nak Ustaz uraikan sikit juga bahagian harta yang perlu dizakatkan. Okay. Kan? Tak apa. Okay, tapi kita sambung. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika ni sebab tengah seronok ni kan. So kita bagi Ustaz orang kata minum, orang kata basahkan tekak kan, basahkan tekak. Okey, kita berehat seketika untuk pesanan penaja. Silakan Nizam. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan berkut ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management Senin Berhad.
Alright, tuan-tuan dan puan-puan, selamat kembali kita ke Bicara Pewarisan dengan tetamu istimewa kita, Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tadi Ustaz cerita tadi, bila harta tadi kita orang kata apa, tak sempat dah nak bersihkan sebab tiba-tiba dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka waris-waris dia lah yang kena uruskan harta tersebut. Ya, dan kalau dia harta yang ditinggalkan tadi tu atau tarikah tadi tu, maka dia kenalah pertama tengok kalau ada sumber dia ada sumber-sumber yang orang tak patuh syariah, mana dia kena bersihkan, jangan ambil kan Ustaz kena ambil, kena orang kata apa, kena bagi kepada baitul mal, kepada fakir miskin, bukan anak yatim kan anak yatim tak boleh terima kan, dia bukan golongan asnaf tapi fakir miskin, tu dia tuan-tuan dan puan, kalau harta tu dirompak apa semua, maka harta tersebut perlulah dipulangkan balik atau diambil secara batil dipulangkan balik kan. Ustaz, bila sebut pasal harta batil kena pulangkan balik, ada dekat ibadah doa semua tidak diterima Allah Subhanahu Taala, betul Ustaz? Betul ke kalau selagi tak dipulangkan? Lagi mana kita tak pulangkan, maknanya perkara yang tergantung dengan perkara tersebut, maknanya Allah Ta'ala tak terima lah. Masya-Allah. Sebab kita masih lagi menzalimi orang lain ketika itu. Ya. Dengan adanya hutang pula ada, dia dahulukan hutang, bayar hutang pada Allah SWT, hutang manusia, hutang pada Subhanahu Ta'ala kan. Dan sebut pasal hutang pada Allah tadi tu adalah orang kata harta-harta yang perlu dizakatkan. Ustaz, kita cuba kita uraikan orang kata harta yang perlu dizakatkan pula. Okey, kebetulan pula saya ternampak satu soalan ni yang berkaitan dengan dia kata kalau pusaka seseorang itu hanyalah hartanah. Hadi Malik, saya kenal Hadi Malik ni, sahabat saya, satu tim dengan saya dulu, satu kumpulan belajar dengan Haji Asri, satu tim dengan saya. Kita orang punya nama tim kita orang Jacob, tim legend lah tu, yang bila trading rugi negatif 50 juta tahu. Trading rugi negatif 50 juta, mock trading. Sahabat saya ni, masya-Allah. Okey, kalau pusaka orang tu hanyalah hartanah, terdapat sebarang zakat yang dikira daripada nilai hartanah tersebut. Okey, dia kena beza. Sebab tadi dia selari dengan soalan Tuan Cam tadi sebenarnya. Okey, apakah harta-harta yang perlu dizakatkan? Harta yang perlu dizakatkan ni hanyalah harta-harta yang bersifat mempunyai, dia tak semestinya dia not necessarily berkaitan dengan harta alih, harta tak alih. Tetapi dia beza antara harta yang dipanggil urut dengan urut tijarah ataupun harta-harta yang boleh diniagakan, dan juga yang dipanggil satu lagi nama dia kunyah, iaitu harta kegunaan. Okey. So kalau berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kalau dia ada hartanah dan hartanah itu tidak digunakan, maknanya dia beli hartanah ataupun dia beli apa-apa, maka Nabi kata laisa fi farasihi, tidak ada pada kuda yang ditunggangi untuk perang, dan juga binatang yang digunakan untuk membajak padanya sedekah. Maknanya rumah yang kita duduk, kenderaan yang kita naik, kita bawa, kita guna, kegunaan peribadi, itu semua tidak ada zakat padanya. So kalau hartanah yang mana milik peribadi, kalau dia ada 10 pun, 10 tu memang dia niat beli untuk diri dia tak niat apa-apa, maka dia dianggap tak ada lah, maknanya tak ada zakat lah. Kecuali perkara tersebut memang diniatkan oleh tuannya untuk dijual. Contoh dia beli rumah ada 5 biji, 5 tu dia nak jadikan sebagai dia panggil stok rumah untuk jual. Maka ketika itu barulah dia kena zakat. Investor hartanah. Sama ada dia investor ataupun dia memang jenis tak kiralah dia dia buat flipping ke, dia buat dia flip rumah ke, ataupun dia buat apa-apa saja yang berkaitan lelong ke whatever ke, mana-manalah kan, apa-apa jenis perniagaan hartanah yang dia buat dengan cara tersebut, dia buat sewaan ke. Kalau dia buat sewaan, maka zakat kena atas hasil sewaan sahaja. Zakat kena atas hasil sewaan. Yang nilai hartanah tu tak kena. Tapi kalau dia memang beli tu untuk dia jual beli, dan memang intention dia kita tahu. Maknanya anak ni tahu intention ayah tu beli untuk jual. Kalau ikut hukum asalnya, memang setiap benda yang disediakan untuk perniagaan, benda tu kena nilai dari sudut dia punya berapa nilaian aset tu untuk dizakatkan.
Tapi bila tak ada kecairan nak buat macam mana? Bila tak ada kecairan, mestilah dicari kecairan tu dulu baru boleh bayar zakat kan. So bolehkah bayar zakat dalam bentuk rumah? Boleh nak bayar dalam bentuk rumah tu. Tapi takkan nak pecah rumah tu, dia 2.5% je. Kan? Jadi macam mana? Sama ada dia kena jual rumah tu ataupun dia kena buat sesuatu, maka dia kena begitulah. Cumanya dia ada jalan keluar lah sikit bagi kalau dalam hal-hal yang berkaitan. Kita anggaplah bahawasanya rumah-rumah yang tidak terjual itu pada ketika ianya tidak terjual, maka ditukar niatnya oleh pemilik itu kepada niat penggunaan. Okey, contoh-contohlah, contoh kepada peniaga-peniaga rumah yang besar-besar ni lah kan, syarikat-syarikat dan sebagainya, ataupun peniaga rumah yang kecil-kecilan ni, ataupun kita yang buat secara bisnes, individual bisnes ni dan sebagainya. Kalau kita dah ada 2-3 rumah yang ni, maka execute dia waktu kita jual benda tu, patutnya kita zakat lah. Tetapi dalam keadaan rumah tak laku setahun, ini nak buat apa? Sepatutnya macam sekarang ni kan, rumah tak laku, tak ada orang beli. Jadi antara jalan keluar yang diberikan oleh syariat adalah dia boleh tukar niat dia. Ini satu pandangan lah. Bukan saya bagi trik untuk tuan-tuan helah ni, tak. Tapi kalau boleh, janganlah kita usaha untuk zakat tetapi dah memang tak boleh sangat dah. Tu barulah kita katakan bahawasanya perjalanan setahun kita tu, rumah tu kita niatkan sebagai penggunaan dulu. Dan setelah itu nanti apabila rumah itu terjual, maka sepantas jualan itu berlaku, sepantas itulah juga zakat dia kena dikeluarkan. Okey? Menarik Ustaz. Sebab cerita pasal tanah Ustaz, saya nak tanya soalan sikit Ustaz. So maknanya tadi kan sekarang kita pun tahu juga ada kawan-kawan yang ataupun orang di luar sana yang ada invest tanah untuk tujuan tujuan perniagaan, pelaburan ya Ustaz. So maknanya waktu sekarang ni daripada sudut zakat dia tadi tu, walaupun dia bukan ada kecairan kat situ, maksudnya kalau ikut hukum maknanya nilai tanah itu perlu dizakatkan. Tapi ada ulama kata bukan nilai semasa. Sebab kalau nilai semasa jam kepala otak dia. Itulah habis sebab nilai dia apa beli, Ustaz? contoh dia beli 200,000, dia tengok nilai semasa 500,000, dia kena zakat 500,000. Okey. Jadi setengah-setengah ulama kata dia hanya perlu zakat daripada nilai belian sahaja. Alright. So katakan nilai belian sekarang Ustaz dengan tetapi rumah tu masih dari dalam orang kata pembiayaan lagi pula. Lepas tu tak ada pendapatan pula sekarang ni kan. Maknanya orang kata rental tak ada ataupun orang dah hutang menyewa keluar. Macam mana tu Ustaz? So kita kena tolak balik lah, maknanya daripada berapa nilai dia tu, kita tolak baliklah perbelanjaan ataupun kerugian yang kita ada tu. Sebab apa? Sebab when we consider it as a business ataupun as an investment, all cost ataupun all operational cost, whatever cost incurred during the investment ataupun within the investment ataupun within the business. Cakap orang putih bila nak cerita bab ni. Okay, jadi semua kos-kos tu kena dikira dan boleh ditolak. Boleh ditolak lah. Okay. Tapi cuma macam tadilah saya kata, sekiranya dia rasa kecairan tu tak ada dan tak boleh dan tak mampu, maka dia boleh ada jalan keluar, dia niatkan dulu untuk kegunaan. Kemudian selepas daripada itu, sekiranya terjual, maka saat terjual itu zakatnya harus dilangsaikan serta-merta 2.5% lah. Dengan provided dia boleh lagi. Boleh ke masa tu nak tolak kos? Boleh. Sebab apa? Sebab itu masih lagi dalam dia panggil itar ataupun ruang lingkup perniagaan yang masih kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tu Ustaz, ada satu lagi soalan Ustaz. Kebetulan Ustaz boleh terangkan overlapping bayaran cukai dan zakat. Contoh jualan rumah dah bayar RPGT, adakah kena zakat juga? Contoh macam mana? Bayar rumah, bayar cukai rumah contoh, tu. Dia kata overlapping bayaran cukai dan zakat. Contoh jualan rumah dah bayar RPGT, adakah kena zakat juga? Oh, okey. Dia macam ni sebenarnya. Dia overlapping ni, dia macam ni. Dia istilahnya setiap zakat yang kita bayar boleh mendapat rebate cukai kalau kita ini enterprise ataupun individual entrepreneurship ataupun kita seorang individu. Okay.
apa-apa bayaran tu dia tak kena mengena dengan maknanya RPGT ke apa nama bukan LGBT dah, astagfirullahalazim. Apa benda tu? Apa nama? Apa RPG ke whatever. RPG tu yang senapang. Whatever it is, benda tu bayaran-bayaran tersebut itu berkaitan dengan rumah tu. Bila kita nak kira zakat, dia akan kira selepas kos-kos tu berlaku. Okey? So yang tu cukai. Cukai bayar. Cukai tu kira expenses lah dalam rumah tu. Okey, untuk zakat. Dia tak ada overlapping dekat situ sebab cukai yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah cukai yang berkaitan dengan harta tu. Bukan cukai yang ada kaitan dengan zakat. Dia bukan macam dia bukan dia panggil apple to apple macam pendapatan kita kena cukai, okey, pendapatan kita kena zakat. Yang tu samalah. So bila kita bayar zakat, katalah kita bayar zakat, cukai kita kena 100, kita bayar zakat 100. So rebate terus. Dia ada kaitan. Tapi yang berkaitan dengan rumah ni, benda-benda tu dia tak ada kaitan secara, dia dotted line pun tak ada dengan zakat. Maknanya dia memang berkaitan dengan rumah tu sahaja. Maka itu adalah dianggap sebagai expenses yang boleh ditolak untuk kita kirakan zakat. Wallahu alam. So Ustaz, so kita kembali sebalik kepada urusan pusaka tadi tu, di mana kita bersihkan, kita bayarkan hutang tadi, dan antara hutang yang tadi tu adalah membayar zakat bagi harta-harta tadilah Ustaz. So Ustaz sampai kat hutang tadi tu, Ustaz nak terangkan lagi, nak sambung lagi daripada baik. Selepas daripada itu kita dah buat peruntukan untuk zakat dan seumpamanya. Kita sediakan pula kalau dia tu belum menunaikan haji, maka elok kita buat peruntukan untuk dia menunaikan haji lah. Bagi maknanya bukan dia lah, dia dah mati. Yalah, badal buat badal haji lah ataupun upah orang untuk buat haji. Okey. Badal haji sunat ke ataupun dia tidaklah menjadi satu kewajipan sebenarnya, tetapi seboleh mungkin kita selesaikanlah perkara tersebut untuk bagi hak si mati. Itu yang terbaik lah. Sebab kalau dia belum melakukan Hajjatul Islam ataupun dipanggil haji Islam, maka wajar untuk kalau ada harta yang memang boleh ditinggalkan dan digunakan, maka kita kena peruntukkanlah, sebab itu dianggap sebagai satu kesempurnaan agama dia. Okey, jadi kita elok benar kita lakukan, tidak menjadi satu kewajipan, terutama apabila kita si waris tidak meninggalkan apa-apa pesanan, ataupun si mati tidak meninggalkan apa-apa pesanan, ataupun si mati itu sendiri tak meninggalkan apa-apa, tak ada apa pun. Jadi yang ahli waris, anak-anak sebagainya, kalau dia nak buat, itu sesuatu yang digalakkan, sangat-sangatlah digalakkan kerana memenuhi tanggungjawab agama bagi si mati. Okey. Itu berkaitan dengan haji. Lepas pada tu barulah boleh difaraidkan. Maknanya selepas kita dah buat all the arrangements dan juga peruntukan-peruntukan, kita punya budgeting untuk zakat, budgeting untuk urusan kematian, budgeting untuk haji, budgeting untuk hutang, budgeting untuk wasiat kalau ada wasiat yang ditinggalkan dan sebagainya. Melainkan jika waris membantah, itu semua saya tak payah cerita lah, bab ni you all lebih tahu kan. Jadi maknanya benda tu kalau betul-betul dah solid, barulah benda tu boleh diagihkan ataupun difaraidkan kepada ahli waris. Wallahu alam. So Ustaz, masa mencerubui kita Ustaz, kita sudah betul. Jam pukul 10 malam, tak sedar tiba-tiba dah pukul 10 dah kan. Tak sedar time ni Ustaz. So Ustaz, saya ambil soalan yang terakhir lah. Bagi saya satu soalan terakhir Ustaz. Waris ni kata macam ni lah kan. Harta tadi tu kita agihkan sajalah. Kita pun buat kata ambil sajalah, sama ada patuh syariah ke tak patuh syariah, kita agihkan saja. Apa hukum dia Ustaz? Okey, macam ni. Walaupun kita tidak mahu, kita katalah kita tidak mahu terlibat langsung dengan harta tidak patuh syariah tu, tetapi pengagihannya perlu diperhatikan ke mana salurannya. Jangan dibuat secara sembrono. Walaupun kita katalah, contohlah kita ada dapat pewarisan contohnya 500,000. Maka kita tahu daripada situ 200,000 tu tak patuh syariah. Maka 200,000 tu perlu diperhatikan ke mana urusannya. Dia tidak boleh
orang kata apa, dipukal, dibuat secara pukal, dipukul rata semua sekali. Okey, kita kasih sedekah lah semua. Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang 200,000 tu sedekah ke, wakaf ke, apa ke, tak boleh dibuat daripada benda tu. Sebab dia tu statusnya tu adalah haram ataupun syubhah. Maka kita sewajarnya memperhatikan. Kalau betul-betul ada harta yang haram dan syubhah, perlu disegregate, perlu diasingkan untuk kita uruskan. It should be separated from daripada harta yang betul-betul bersih, untuk kita uruskan sewajarnya mengikut kehendak syarak. Wallahu a'lam. Ustaz, okey. Ustaz, pesanan terakhir Ustaz kepada para penonton kita pada malam ni Ustaz, apakah kata-kata akhir Ustaz kepada mereka? Jangan lupa basuh kaki sebelum tidur. Okey, sekejap. Okey. Jangan lupa suratul Mulk sebelum tidur. Okey. Pesanan saya sebenarnya penting ya, bila kita terlibat dengan saya tengok tadi tahniah Kausar dapat anugerah sebagainya. Kita kena sedar bahawasanya perjuangan kita ini bukan satu perjuangan yang semata-mata untuk, kita bukan nak kejar apa-apa tau. Maknanya saya faham dari sudut kita semua ni ada mission, kita nak banyakkan klien dan sebagainya. Itu tak apa, itu untuk diri kita. Tapi sebenarnya perjuangan kita, it's bigger than that. Dia lebih besar dari situ. Perjuangan kita adalah untuk memastikan, ini kena faham kita punya big why kita dalam apa yang kita buat ni. Perjuangan kita perlu memastikan orang Islam mengurus hartanya dengan cara yang terbaik mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang digaris pandukan oleh syariat. Ini matlamat kita sebenarnya. Inilah kita punya kita panggil campaign, our jihad campaign. Campaign kita, our slogan kita. Our campaign is we have to save people dari, kita nak selamatkan sebanyak mungkin orang Islam daripada sistem pengurusan harta yang tidak baik. Sebab saya nak pesan kepada semua, kenapa wasiat penting? Kenapa kita memanglah tak boleh wasiatkan harta kepada waris, tetapi wasiat yang kita buat adalah pesanan menguruskan harta. Yang ni orang Islam selalu tak faham. Kita kena wasiatkan agar harta kita diuruskan. Jangan jadi macam orang dulu-dulu cakap, bapak ada tanah dekat dekat Kuala Kangsor. Macam Mika pergilah tanah bapak tu. Tanah tak tahu rupa, geran pun kat mana tak tahu. Jangan. Kita belajar dari orang dulu-dulu, dia bukan apa. Orang dulu-dulu ni, bukan kita kata mereka tak ada ilmu. Tidak. Tetapi harta mereka tu sebenarnya dia orang kumpul tu bukan untuk dia. Ini kita panggil the beauty of orang-orang tua kita dulu. Dia simpan untuk kita sebenarnya. Tapi sayangnya pada ketika itu literasi keuangan mereka terhad. So dia orang tak uruskan betul-betul. Kecuali mereka yang betul-betul cantik lah, urus ada filing whatever kan. So kita ni, kalau kita tahu kita pun filing pun jahanam, malam-malam ni, filing pun berterabur, apa pun tak ni, eloklah harta kita tu, portfolionya diuruskan oleh orang lain. Supaya apa? Dia merangkumi maksud, tidak harus seseorang yang mempunyai sesuatu untuk ditinggalkan, meninggalkan wasiatnya 2 hari. Tidak meninggalkan wasiat selama 2 hari untuk dia tidur di perbaringannya. Tak boleh tidur kecuali dia kena tinggalkan wasiat dulu. Jadi pesanan ni sebenarnya sangat penting, sangat crucial untuk kita. Sebab kita pun sekarang ni kalau kita tak buat benda tu, kita tak ceritakan. Okey, contoh dekat rumah kita, mungkin ada barang-barang yang kita pinjam dengan orang. Kan? Kita pun tak sedar benda tu. Tahu-tahu kita mati. Mana anak kita nak ingat barang tu kita pinjam? Yang si peminjam pun sama juga. Hutang contohnya. Kita tak sebut hutang kita. So, senaraikan semua. Semua perlu disenaraikan. Ini, benda ni yang kita kena sampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya, kita tak nak anak waris kita, walaupun kita tak ada harta, tapi pesanlah untuk mereka lihat hutang kita. Walaupun kita hanya tinggalkan hutang.
Wasiatkan hutang pun tak apa. Tak apa. Asalkan you buat wasiat tu. Asalkan you pesan anak-anak you. You bagi tahu dekat waris you. Kat mana, where, here and there. Okay? Betul. Contoh kita hari ni, yang lelaki tak nak bagi password dekat isteri. Pasal apa? Bagi password. Takut kantoi. Tak. Bagi password. Sebab apa? Sebab kat situ kalau mungkin kita simpan data-data keuangan kita dan sebagainya. Contohnya duit-duit. Contoh kalau kita tinggalkan dalam keadaan tak ada siapa-siapa. Dia tak boleh nak bawa keluar duit. Contohnya kan. Macam mana? Maybank to you kita kan. Contoh. Bagilah. Bagi. Bahaya Ustaz. Kata, bahaya. Kalau bagi itu hilang saja. Tak. You masing-masing tahulah tu. Maknanya kalau you tak nak, you tulis password tu dekat orang wasiat. Kalau apa nama tu duit hilang, tahulah wasiat Shopee lah ambil ataupun Kausar lah ambil. Sebab dia orang je yang tahu. Dia orang je yang tahu password. So benda-benda tu kena buat. Dia crucial. Tolonglah. Janganlah kita biarkan perkara ini. Berapa banyak harta yang tidak dituntut, harta yang tidak diuruskan. Ini adalah satu kita panggil pembaziran. Satu kita panggil is a waste. Kita buang potensi harta dalam Islam itu untuk dikembangkan dan juga untuk diuruskan. Apatah lagi kalau dia berkaitan dengan anak-anak. Kalau anak-anak ada lagi yang berstatus yatim dan sebagainya, kalau mati ayah sebagainya kan, susah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Sebab tu kalau kita perhati kenapa Islam jaga benda ni, sebab Islam nak jaga kita semualah, nak jaga masyarakat, nak jaga individu, nak jaga keluarga. Sebab tu disuruh kita buat benda-benda ni. So makasih syariah. Makasih dia. Maknanya dia punya objektif dia. Objektif dia tu untuk memelihara kita lah. Hifzul man, hifzul nafs, hifzul arad. Maknanya nak jaga harta, jaga jiwa, jaga maruah dan jaga pula kita punya kelangsungan hidup. Maka kalau harta tu tak dijaga, maka kita menggagalkan maqasid harta itu, maqasid daripada harta itu sendiri diberikan. So kalau harta tu tak dijaga, kalau tak silap saya dalam perbahasan ni, dalam ulama-ulama maqasid menyebutkan, Tahir Ibn Ashur kalau tak silap saya menyebutkan, maknanya antara maqasid pengurusan harta adalah dia mesti diuruskan dengan baik. Kalau kita tak uruskan dengan baik, maka itu adalah kita menggagalkan maqasid harta itu. Maqasid menjaga harta tu. Sebab kalau dia ataupun diberikan kepada orang yang memang kita tahu kalau bagi dekat dia ni memang jahanam, kata tu memang rosak. Kita bagi juga. Kita menggagalkan maqasid harta tersebut. Jadi pesanan saya, tolonglah uruskan dengan baik, pastikan. Dan juga janganlah fikir sangat, ni nanti dia orang ni nak dapat komisen, ni nak dapat. No, kalau you boleh buat sendiri sampai A to Z, you silakan. Tapi kalau you tak mampu, dan saya yakin ramai di kalangan kita yang tak mampu, okey, dan ini jihad kita. Jihad kita adalah untuk kita nak memastikan harta umat Islam diurus dengan sewajarnya dan tidak dibiarkan sewenangnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa hebat Ustaz. Memang apa yang Ustaz sampaikan itulah perjuangan kita. Pejuang pewarisan, penyelamat ummah. Itu dah perjuangan dia. Maknanya inilah dia perjuangan perunding-perunding ini untuk menyampaikan ilmu pewarisan ini agar boleh menyelamatkan ummah. Apa maksud menyelamatkan ummah? Untuk memastikan harta itu, harta yang nikmat Allah berikan, orang kata berganda-ganda itu, kan? Maka diuruskan dengan baik untuk menjadi kejayaan duniawi dan ukhrawi. Dunia ini ladangnya untuk akhirat. So maka dengan pengurusan itu dengan baik, maknanya contohnya daripada dia diperlohi, ke mana dia pergi tadi Ustaz cakap tadi, dan bagaimana dia dibersihkan, disucikan, dizakatkan dan seterusnya, dan bagaimana supaya dalam proses tadi tu segala perancangan itu dibuat dengan teliti supaya memastikan arahan-arahan tadi tu ditulis secara terperinci di dalam pesanan wasiat dia daripada sudut pengurusan harta tersebut, supaya dia dibersihkan dan supaya dia diwarisi dan diberikan manfaat duniawi dan ukhrawi lah. Maknanya saham akhirat dia dan juga untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga dia, untuk kembangkan, untuk meningkatkan ekonomi orang Islam ini, tuan-tuan dan perempuan. Itu supaya harta itu pun tak beku. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, malam ini kita sangat rasa bertuah, rasa bersyukur kerana kita adanya tetamu istimewa kita, Ustaz Ahmad Husni hari ini telah berkongsi ilmu yang sangat penting.
pusaka dari sumber tidak patuh syariah, cerita pasal zakat, cerita pasal harta yang tak patuh syariah tadi, dan bagaimana kita nak bersihkan dan kita jadi seorang khalifah yang mengurus harta itu dengan baik. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai ke penghujung sesi kita. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan terima kasih kepada semua para penonton kita malam ini yang banyak menonton, berkongsi dan memberikan komen, sehingga kita berjumpa sekali lagi di hari yang sama minggu hadapan dan membawakan topik-topik yang sangat menarik. Pastikan anda bersama kita pada waktu yang sama, dan terima kasih sekali lagi pada Ustaz. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, tingkatkan potensi diri dan sentiasa memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.